Jadi bayangkan, orang-orang ni semua lebih senior daripada Malik. Syu'bah, Al-Thawri, Laith bin Sa'ad, Al-Auza'i, mereka ni pemimpin besar negeri-negeri mereka. Tetapi Malik dianggap ada kedudukan yang lebih tinggi daripada mereka. Imam Malik rahimahullah. Kata Az-Zahabi, apabila dia membincangkan tentang Imam Malik, katanya huwa Syekhul Islam, Hujjatul Ummah, Imam Daril Hijrah. Imam Malik ini adalah Syekhul Islam, hujjah kepada ummah, Imam Darul Hijrah. Imam ataupun bukan sekadar imam salah satu di antara imam-imam yang banyak, tapi imam adalah pemimpin Darul Hijrah, pemimpin imam di Madinah. Itulah Imam Malik. Namanya Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin Al-Haris. Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir, seorang Arabi, asal keturunan Arab. Cuma Imam Malik ni keturunannya orang tahu dia adalah orang Arab, tapi dia tak nampak macam Arab sangat, sebab Imam Malik ni orang yang dia putih, betul-betul putih, kulit dia putih, kepala dia botak, putih juga, janggut dia pun putih, mata dia biru. Mata dia biru. Dan sebahagian ulama hadis menceritakan, kalau cerita tentang fizikal, dalam banyak-banyak muhadis, Malik orang yang paling elok. Muka dia, badan dia, perwatakan dia orang yang paling kemas dan paling elok. Ibnu Ishaq ni salah satu orang yang banyak mengkaji nasab Arab. Ibnu Ishaq kata Malik ni mawali Bani Taim. Dia ni asal daripada hamba Bani Taim, tawanan perang Bani Taim, yang asalnya dia bukan mereka lah, orang luar yang ditawan. Tapi maklumat Ibnu Ishaq ni dibantah oleh semua orang. Orang bantah sebab kata tak, Malik Arab. Dia bukan daripada orang luar yang ditawan oleh Arab, bukanlah hamba, bukanlah keturunan hamba abdi Arab. Zaman dulu, hamba bukan semua Afrika, ada hamba daripada Eropah. Jadi hamba Eropah elok lah, hamba Afrika tak elok. Ibnu Ishaq kata Malik ni mawali Bani Taim, tapi kebanyakan pakar sejarah membantah. Dan Imam Malik ada isu sikit dengan Ibnu Ishaq. Imam Malik kata dia ni Dajjal minad Dajajilah, salah satu di antara Dajjal pemalsu hadis. Dia alim yang kuat, Ibnu Ishaq, disampaikan beberapa hadis, banyak hadis yang disampaikan, pakar sirah. Tapi ada beberapa hadis yang ulama hukum palsu yang dia sampaikan. So antara Ibnu Ishaq dan juga Imam Malik ada krisis depa dua orang ni. Imam Malik bagi dia gelaran yang paling rendah sekali, pemalsu hadis yang paling rendah. Ulama-ulama lain katakan dia lemah, tapi tidaklah selemah seperti yang digambarkan oleh Malik, iaitu pemalsu hadis. Az-Zahabi kata mungkin Malik marah kat dia kot, sebab dia kata Malik keturunan hamba abdi. Malik marah kat dia. Malik kata kat dia ni salah satu Dajjal, pemalsu hadis yang paling teruk. Ala kulli hal, wallahu a'lam, mungkin itu biasalah dalam ilmu ni, perkataan yang diucapkan di antara dua orang yang akron, yang satu zaman, yang pernah bergaduh ni, para ulama tak berapa bagi penelitian, sebab kadang-kadang ada faktor-faktor lain menyebabkan kritikan mereka kerah. Tetapi Malik sendiri, sebagaimana disebutkan oleh ramai orang, adalah satu orang Arab. Imam Malik dan juga Imam Syafi'i, di antara imam keempat mazhab, dua orang ni adalah orang Arab. Asalnya betul-betul Arab. Imam Syafi'i betul lah daripada Quraisy, keturunan dia daripada Quraisy. Malik juga daripada Arab. Imam Malik rahimahullah lahir pada tahun 93 Hijrah. Lahir pada tahun kematian Anas bin Malik, sahabat Nabi radhiyallahu anhu Anas sahabat Nabi yang hidup paling lama. Jadi pada tahun kematiannya, tahun tu Imam Malik lahir. Imam Malik tidak pernah berjumpa dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia bukan tabi'in lah, dia generasi selepas tabi'in, sebab tak pernah jumpa dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis yang masyhur di kalangan muhaddisin, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yakhrujun nas minal masyriq wal maghrib fi talabil ilm, fala yajiduna 'aliman a'lam min 'alimil Madinah." Manusia akan keluar menuntut ilmu daripada timur dan barat. Mereka pada ketika itu takkan jumpa adanya ahli ilmu yang lebih alim daripada orang alim di Madinah. Hadis ni hadis yang dhaif, sanadnya terputus. Tetapi hadis ini sentiasa dibacakan oleh para ulama hadis, sebab mereka mencari-cari siapa watak ahli Madinah yang paling hebat tu. Sufyan bin Uyainah, dia kata, dahulunya aku rasa mungkin hadis ni merujuk kepada Sa'id bin Musayyib. Sa'id bin Musayyib adalah imam besar di Madinah di zaman tabi'in, murid kepada ramai sahabat. Tapi Sufyan kata, setelah aku teliti,
di zaman Sa'id bin Musayyib, ada ramai lagi orang yang sama hebat macam dia, nama dia pun digandingkan dengan nama dia. Sulaiman bin Yasar ataupun Salim bin Abdullah. Ini nama-nama yang setaraf dengan Sa'id bin Musayyib. Jadi bukan dia lah kot. Sebab hadis Nabi SAW ni, Nabi kata ketika itu semua manusia akan berkumpul, mereka takkan jumpa ada orang yang alim, lebih alim daripada satu orang alim di Madinah. Kata Sufyan, setelah aku teliti, aku dapati bahawa yang tepat hadis itu Nabi SAW menggambarkan tentang Malik. Sebab daripada zaman sahabat, Ibnu Umar, kemudian Zaid bin Thabit, kemudian Aisyah radhiyallahu anha, ramai sahabat yang hebat di Madinah. Pergi kepada zaman tabi'in, ramai tabi'in yang hebat tinggal di Madinah dalam satu zaman. Zaman selepas tu pula, Az-Zuhri dan sebagainya, ramai orang yang hebat. Kata Sufyan bin Uyainah, aku dapati di zaman Malik, tidak ada orang yang menandingi kehebatan Malik di Madinah. Jadi ini menunjukkan bahawa hadis Nabi SAW itu merujuk kepada Malik. Ini kata Sufyan bin Uyainah, salah satu pujian antara pujian yang tertinggi diletakkan kepada Malik. Di Madinah pada zaman Imam Malik, antara orang-orang besar yang ada ketika itu, Ibn Abi Dhib. Ibn Abi Dhib ni pun satu, dia ada tulis Muwatta' juga. Malik pun tulis Muwatta' juga. Malik kata dia lemah, Malik kritik dia. Dia pula kata dalam Muwatta' Malik ni tak ada benda yang baru, aku tahu semua benda. Jadi di antara mereka pun ada komen-komen yang tak berapa baik, dan kedua-dua dia pun mujtahid. Cuma kedudukan Malik lebih tinggi daripada Ibn Abi Dhib, Ibnu Majishun, Fulaih, Darawardi dan sebagainya. Ini semua nama-nama orang besar di kalangan ahli Madinah. Madinah ni kan, kalau tengok sejarah awal dia, daripada zaman tabi'in, trend mazhab Madinah ni bermula daripada sahabat kemudian tabi'in. Di Madinah ada 7 orang dinamakan fuqaha sab'ah. 7 orang tabi'in yang paling hebat di Madinah. Fuqaha sab'ah. Zaman tu 7 ni kira paling hebat lah. Korang yang belajar fiqh ataupun usul fiqh, dia kena tahulah, yang mendirikan mazhab fiqh di Madinah, asalnya dia mesti pergi kepada 7 orang ni. 7 orang yang paling hebat. Dulu masa kami belajar usul fiqh, kena hafal nama dia sebab nak masuk exam. Siapa 7 fuqaha Madinah. Nak hafal lah nama para ulama besar di Madinah. Ada syair yang mengumpulkan nama mereka. Idza qila man fil ilmi sab'atu abhurin. Kalau dikatakan kepada kamu siapakah 7 lautan di dalam ilmu, level mereka 7 ni macam lautan. Maqalatul haqq laisa 'anil haqqi kharijah. Itulah perkataan yang benar yang tidak keluar daripada kebenaran. Faqul, katakanlah, hum Ubaidullah, mereka adalah Ubaidullah, Urwah, Qasim, Sa'id, Abu Bakar, Sulaiman dan juga Kharijah. Ini 7 orang yang paling hebat di zaman tabi'in. Dan dalam mereka ni semua, Sa'id bin Musayyib mungkin antara yang paling disebut-sebut sebab dia banyak meriwayatkan hadis. Tapi sebagaimana disebut oleh Sufyan, nak kata Sa'id paling hebat pun tidak. Zaman tu ada 7 orang yang power. Tapi bila sampai ke level Malik, tidak ada orang yang satu tingkatan dengan dia ataupun kehebatan dia sama seperti kehebatan Malik. Dalam hadis, seniority ni penting. Seniority antara benda yang paling utama yang mana orang travel untuk jumpa guru yang senior. Meskipun kedudukan guru tu mungkin lebih rendah daripada murid. Kita dah sebut, kalau tuan-tuan ingat masa kita baca tentang tentang Imam Ahmad. Orang ketika itu Imam Ahmad, Yahya bin Ma'in dan sebagainya, mereka travel jauh untuk jumpa Abdul Razak. Meskipun Imam Ahmad mungkin lagi power daripada Abdul Razak, tapi seniority penting. Abdul Razak akan duduk kat tempat dia, orang kena pergi jumpa dia ambil hadis. Tetapi berbeza dengan Malik. Ini salah satu kehebatan Malik. Sebab dia duduk di Madinah, walaupun usia dia lebih muda daripada orang yang duduk di luar, tapi kerana status yang Imam Malik pegang ni sebagai Imam Darul Hijrah, dan Imam Malik dia ada haibah lah, keistimewaan, dia punya penampilan dia nampak sangat hebat. Orang datangnya orang hormati dia. Sehingga special case Malik ni, ramai pembesar-pembesar negeri luar yang lebih senior daripada Malik, mereka datang ke Madinah, mereka menuntut daripada dia. Mereka bukan kawan dia, mereka jadi murid dia walaupun mereka lagi tua. Laith bin Sa'ad daripada Mesir datang ke Madinah untuk belajar daripada Malik. Al-Auza'i daripada Syam. Al-Auza'i daripada Syam juga meriwayatkan daripada Malik. Dan juga Al-Thawri daripada Kufah. Sufyan Al-Thawri, nama yang besar, ambil hadis daripada Malik. Syu'bah daripada Basrah juga mengambil hadis daripada Malik. Jadi bayangkan, orang-orang ni semua lebih senior daripada Malik. Syu'bah, Al-Thawri, Laith bin Sa'ad, Al-Auza'i, mereka ni pemimpin besar negeri-negeri mereka. Tetapi Malik dianggap ada kedudukan yang lebih tinggi daripada mereka.
Ini keistimewaan yang ada pada dia.